Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersuara dalam pertandingan forum pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang sigap-sigap dan cantik bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Baiklah, tajuk forum kita berkisar tema Adakah Aku Mengenalimu Syiah? Pergolakan besar dunia Islam sejak dahulu lagi telah melibatkan pelbagai aliran dan fahaman yang menyebabkan umat Islam itu sendiri sentiasa diancam dari kalangan yang mengaku Islam atau sebaliknya. Ancaman terbesar selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ancaman kuat Syiah yang telah merosak dan menghancurkan peradaban Islam sehingga berlakunya huru-hara di kebanyakan negara-negara Islam. Syiah antara punca utama yang menyebabkan ramai orang Islam terbunuh sejak dahulu lagi. Jika dilihat di negara-negara yang terdapatnya aliran dan fahaman Syiah, maka akan bergolaklah sesebuah negara tersebut atas ancaman dan kesesatan yang dibawa dengan menghuru-harakan masyarakat Islam di sana. Syiah juga membawa aliran yang jauh terpesong dari landasan Islam yang sebenar dan mengancam akidah umat Islam sesebuah negara. Hal ini terbukti apabila negara-negara yang telah dijajah dan diperintah oleh puak Syiah dengan begitu rakus membunuh umat Islam daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah kerana mereka menganggap bahawa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah telah tersesat dan hanya aliran Syiah sahaja yang diiktiraf. Begitu terpesongnya fahaman Syiah sehingga menghalalkan pembunuhan dengan sewenang-wenangnya seperti mana yang berlaku di Syria, Iraq, Pakistan dan negara-negara yang berfahaman Syiah. Baiklah sidang hadirin, seterusnya saya akan mengupas serba sedikit mengenai definisi Syiah. Baiklah, Syiah menurut etimologi iaitu lughah bahasa Arab bermaksud pengikut dan pembela seseorang, manakala mengikut terminologi iaitu istilah syariat Islam, Syiah bermakna golongan yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lebih berhak dan utama daripada sahabat-sahabat untuk memegang tampuk pemerintahan. Hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Turut bersama saya dalam talian, tak lain tak bukan, ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Nur Izian binti Muhammad Tamrin. Walaupun nampak pemalu orangnya namun petah bicaranya. Apa khabar saudari Izian? Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Alhamdulillah. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel yang kedua, saudara Muhammad Hafizul Hilmi bin Mawardi yang tidak kurang hebatnya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Bagaimana dengan saudari moderator? Alhamdulillah. Baiklah. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum mengenai adakah aku mengenalimu Syiah? Sidang hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada saudari Izian selaku ahli panel yang pertama mengenai apakah sejarah ringkas pemikiran Syiah ini dan beserta apakah aliran-aliran yang terkandung dalam ajaran Syiah ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan saudari Izian untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Sejarah kemunculan Syiah ni terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat sejarah, peringkat politik dan peringkat akidah. Pada peringkat sejarah, sebahagian ahli sejarah yang mengkaji tentang golongan dalam Islam berpendapat bahawa pembentukan Syiah lebih merujuk kepada zaman Nabi Muhammad SAW ketika hayatnya. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah menaskan tentang keimaman Ali bin Abi Talib ketika hayatnya.
Mereka turut mendakwa Rasulullah SAW telah mewasiatkan Ali untuk dilantik sebagai khalifah selepasnya serta mendakwa Ali adalah sebaik-baik umat. Seterusnya, pada peringkat politik. Peringkat ini lebih merujuk kepada peristiwa yang berlaku selepas pembunuhan khalifah yang ketiga iaitu Uthman bin Affan. Peristiwa tersebut berkesinambungan dengan berlakunya Perang Siffin pada tahun 36 Hijrah antara Ali beserta pengikutnya dengan pengikut-pengikut Khalifah Uthman bin Affan. Sebagaimana yang telah maklum, Perang Siffin antara golongan Aliwiyin iaitu para pengikut Saidina Ali dengan golongan Umayyiyin iaitu para pengikut Muawiyah bin Sufyan pada tahun 37 Hijrah merupakan sebesar-besar faktor yang telah membawa kepada pembentukan jemaah Syiah dalam bentuk politik, di mana mereka mengangkat Ali sebagai imam dan menanamkan semangat tersebut dalam politik mereka, manakala golongan Umayyiyin mereka menganggap sebagai musuh ketat dan patut diperangi. Pemusuhan ini telah mengorbankan mangsa seramai beribu-ribu jiwa di kalangan umat muslimin sama ada di pihak Aliwiyin maupun pada pihak Umayyiyin. Peristiwa ini dinamakan sebagai peristiwa fitnah kubra ataupun minhatul al-muslimin. Terdapat juga sebahagian ulama yang berpendapat bahawa pengasas utama bagi Syiah ini ialah Abdullah bin Sabah yang berpura-pura memeluk Islam untuk memecah belahkannya. Sejarah ini disokong oleh kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah dan Syiah sendiri kerana ada di antara puak mereka yang dinamakan puak As-Sabaiyah. Satu peristiwa terjadi ketika Abdullah bin Sabah pernah berjumpa dengan Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kamulah Ali, kamulah Tuhan." Beliau mengulanginya beberapa kali, maka Saidina Ali berkata, "Celakalah kamu dengan perkataan itu." Saidina Ali lalu bertanya, "Siapakah aku yang sebenarnya?" Lalu Abdullah bin Sabah berkata lagi, "Kamulah Allah." Lantaran kata-kata Abdullah bin Sabah tersebut, maka Saidina Ali memerintahkan menterinya untuk membakar golongan Syiah Sabaiyah tersebut yang tidak mahu bertaubat daripada pegangan sesat mereka. Seterusnya, peringkat ketiga ialah peringkat akidah. Peringkat ini pula lebih merujuk kepada pembentukan Syiah sebagai sebuah parti agama ataupun Hizbu ad-Dini, di mana mereka mengambil akidah ini sebagai asas kepada pembentukan mereka berikutan dengan pembunuhan Saidina Husin pada tahun 61 Hijrah. Muhtar bin Abi Abid At-Taqafi iaitu salah seorang mawali Parsi sejurus selepas pembunuhan Saidina Husin, beliau bertindak membakar dan menaikkan semangat pengikutnya untuk membalas dendam terhadap Umayyiyin yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Muhtar mengambil peluang ini dengan mengumpulkan ramai pengikutnya di kalangan penduduk Iraq sehinggalah menjadi seakan-akan satu mazhab agama dan akidah yang mengaku sebagai golongan Ansar kepada Husin dan keluarganya. Dengan ini, jadilah tasayyuh ini sebagai acuan daripada agama. Seterusnya, aliran Syiah ni dia berpecah kepada cabang-cabang kecil. 3 cabang yang utama pada masa kini mempunyai bilangan pengikut yang besar. Dan yang paling terkenal ialah golongan Syiah Imam 12 atau Imamiyah yang merangkumi 90% penduduk di Iran dan sebahagian besar penduduk Iraq. Golongan Syiah yang kecil lain termasuklah Al-Kaisaniyah, Al-Zaidiyah, Imamiyah, Al-Ghulat, Ismailiyah dan Syiah Imam bertujuh. Mereka tidak sentiasa diiktiraf oleh Syiah lain. Tarikat-tarikat Sufi beraliran Syiah termasuklah tarikat Alevi, Bektashi, Hamadani dan Fatimiyah. 20% dari penduduk Turki mengikut tarikat Alevi sementara Lubnan dan Syria pula mempunyai bilangan besar golongan Duruzi dan Alawi. Aliran Syiah mempercayai bahawa Nabi telah mewasiatkan keturunannya menjadi pemimpin umat Islam dan hendaklah bersatu di bawah imam. Pergerakan Hizbullah di Lubnan adalah dari golongan Syiah Imam 12. Di Malaysia, aliran ini tidak dibenarkan melakukan ritual harian dan ditolak fahaman mereka oleh Majlis Fatwa Malaysia. Golongan Syiah telah melakukan beberapa dialog dengan pihak Ahlus Sunnah di seluruh dunia termasuk Malaysia, namun tiada sebarang pindaan undang-undang yang dilakukan bagi menghalalkan pergerakan atau penyebaran fahaman mereka.
Sekian itu sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudari moderator. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang sejarah kemunculan dan juga aliran Syiah yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel yang pertama. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Hafizul, mengenai apakah prinsip ataupun pegangan yang diamalkan oleh pendokong-pendokong ajaran Syiah ini. Dipersilakan saudara. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi tugas untuk membicarakan tentang pegangan bagi fahaman ajaran Syiah. Secara kesimpulannya, penerangan saya akan dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, pegangan daripada sudut akidah dan yang kedua daripada sudut fiqh. Daripada sudut akidah, puak-puak Syiah ni memilih untuk mentaati imam-imam dan mempercayai mereka sebagai maksum serta mempunyai sifat-sifat dan kelebihan yang luar biasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sifat merupakan sifat yang dikhususkan buat Nabi Muhammad SAW, dan pepatah Arab ada mengatakan yang mafhumnya sifat maksum ni terkubur bersama baginda Muhammad SAW di bumi Madinah. Dan yang kedua ialah mempercayai hanya Sayyidina Ali sahaja yang menghimpun Al-Quran dengan sempurna dan menolak Al-Quran yang disusun oleh para sahabat Nabi SAW yang lain, serta mempercayai bahawa berlakunya penyelewengan ataupun tahrif sama ada dalam pengurangan ataupun penambahan di dalam Al-Quran, serta mempercayai bahawa Al-Quran mengandungi 17,000 ayat. Dari sudut akidah yang ketiga ialah mengamalkan at-taqiyah, iaitu menyembunyikan hakikat akidah, kepercayaan dan amalan yang menjadi pegangan dan amal perbuatan yang ingin dilakukan. At-taqiyah juga turut dikenali sebagai berpura-pura. Jadi tak hairanlah apabila ditanyakan kepada individu yang menganut fahaman Syiah ni, apakah akidah mereka yang sebenar, mereka berpura-pura dengan mengatakan mereka berfahaman ataupun berakidah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Walhal mereka sendiri berfahaman dengan fahaman. Dari sudut fiqh pula, kita dapat lihat bahawa Syiah ni menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh para imam 12 sebagaimana fahaman Syiah Imamiyah yang disebutkan oleh saudari Nur Izzian sebentar tadi. Selain itu, Syiah juga mencerca dan menghina para sahabat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan para isteri Rasulullah SAW dengan menuduh mereka sebagai pembohong, pengkhianat dan murtad. Segala bentuk mencercaan dan menghina para nabi, para sahabat dan isteri baginda Muhammad SAW merupakan satu perbuatan yang amat teruk, dan izinkan saya berkongsi tentang perkataan Imam Malik tentang balasan ataupun perbahasan Imam Malik tentang sifat mencerca dan menghina para sahabat dan juga isteri Nabi. Yang mafhumnya, Imam Malik berkata, mereka yang mencela sahabat Nabi, tiada bagi mereka nama ataupun tempat di dalam kedudukan agama Islam. Maksudnya tiada guna ataupun tiada kedudukan bagi mereka yang mencerca ataupun menghina sahabat Nabi di dalam kedudukan Islam, agama Islam ni. Dan yang seterusnya, mereka mengamalkan nikah mut'ah. Bagaimana yang kita ketahui, nikah mut'ah merupakan satu perkara yang diharamkan dalam mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i. Hal ini kerana apabila nikah mut'ah ataupun nikah kontrak diamalkan, dia akan jadi masalah dalam menentukan keturunan keturunan bagi ayah tersebut. Nak dibinkan dengan siapa, nak tahu ayahnya siapa. Dan yang seterusnya, mereka mempercayai amalan menziarah kubur Sayyidina Hussein akan memperoleh ganjaran syurga.
dan mereka turut mengharamkan solat duha dan mengharuskan solat jamak dalam semua keadaan. Sekian saja perkongsian saya tentang pegangan Syiah dari sudut akidah dan juga sudut fiqh. Saya serahkan majlis kembali kepada Nur Husna selaku moderator. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung prinsip ataupun pegangan yang diamalkan oleh ajaran Syiah ini. Nampaknya sidang hadirin masa sangat mencemburi kita, jadi tanpa melengahkan masa, saya mengajukan soalan yang seterusnya kepada Saudari Izian mengenai apakah kesan kepada individu, masyarakat dan sebagainya sekiranya ajaran Syiah ini diamalkan. Jadi dipersilakan Saudari untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang sangat menarik. Umat Islam seharusnya mengetahui bahawa ajaran Syiah sangatlah bahaya dan boleh membawa kepada penyelewengan akidah. Walaupun kita melihat pengikut Syiah menyembah Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad, sebenarnya banyak lagi ajaran lain yang mereka pegang dilabelkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai sesat dan terkeluar daripada Islam. Antara kesan buruk dan bahaya mengikut ajaran Syiah ialah yang pertama, mensyirikkan Allah. Ajaran Syiah ni mengajar pengikutnya untuk mengagungkan imam-imam mereka, bahkan ada sesetengahnya menyembah pula imam-imam mereka seperti mereka menyembah Allah. Dosa syirik telah disebut oleh Allah sebagai dosa yang tidak diampunkan jika pelakunya masih tidak bertaubat kepada Allah dengan sepenuh taubat, iaitu taubat nasuha. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang-orang yang syirik dengannya dan dia mengampun dosa yang lain dari itu. Surah An-Nisa ayat 116. Seterusnya yang kedua ialah berdusta ke atas Rasulullah SAW. Sesungguhnya wajib bagi kita umat Islam menyayangi dan mempertahankan Rasulullah SAW dari sebarang tuduhan dan fitnah ke atas baginda. Berdusta dan mereka-reka hadis dengan nama baginda juga merupakan satu perbuatan yang salah dan tidak boleh diterima. Bahkan tidak sepatutnya diredai oleh umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebut di dalam hadis baginda mengenai hal ini, maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Seterusnya yang ketiga ialah memfitnah dan mengutuk sahabat Rasulullah dan isteri baginda iaitu Aisyah. Pengikut Syiah dikatakan sebagai pengikut yang mencela dan memfitnah sahabat-sahabat baginda. Dikatakan sifat kecintaan mereka kepada Rasulullah dan sahabat serta memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu sebagai seorang penzina. Mereka juga memfitnah dan mengatakan Abu Bakar tidak memberikan harta pusaka kepada waris Nabi iaitu Fatimah dengan hadis yang direka-reka. Yang keempat ialah ajaran menyeleweng. Ajaran-ajaran Syiah seperti solat di atas batu Karbala, tidak perlu melakukan haji jika melawat kubur Saidina Husain di Karbala, membenarkan nikah mut'ah, menikam dan mencederakan diri, tidak perlu bersolat, memadai dengan melakukan jamak dan sebagainya adalah ajaran yang tidak diajar oleh Islam. Bahkan tidak ada di dalam dua asas umat Islam iaitu rukun Islam dan rukun iman. Ajaran menyeleweng ini patut dielakkan dan dijauhkan oleh umat Islam untuk mengikutinya. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih Saudari Izian atas penerangan mengenai kesan-kesan ajaran Syiah yang sangat menarik sebentar tadi. Baiklah, berdasarkan apa yang Saudari Izian kongsikan tadi, dapatlah saya tahu bahawa ajaran Syiah ni sebenarnya hanya membuang masa kerana aktivitinya tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti memuja dan melakukan amalan-amalan syirik. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mengajukan soalan yang terakhir kepada Saudara Hafizul mengenai apakah isu-isu semasa berkenaan Syiah dan masihkah wujud ajaran Syiah ini pada hari ini. Dipersilakan.
Baiklah, terima kasih saudari moderator. Isu yang saya akan kongsikan di sini terdapat beberapa isu yang terdapat beberapa isu yang saya akan kongsikan yang saya dapat dari keratan akhbar. Okay, yang pertama ialah isu yang berlaku di Selangor. Pengaruh ajaran Syiah semakin kuat sejak akhir-akhir ini dengan pertambahan hauzah. Hauzah ni merupakan tempat ibadah bagi penganut Syiah. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor iaitu Datuk Muhammad Hussein Munawi berkata, perkembangan itu memberi cabaran besar buat agensi-agensi agama di negeri tersebut, yakni Selangor, bagi menangani penularan ajaran sesat tersebut dalam kalangan masyarakat. Dianggarkan terdapat beberapa belas hauzah yang ditubuhkan oleh pengikut ajaran Syiah ni di sekitar negeri Selangor. Pertambahan bilangan rumah ibadat bagi Syiah ni merupakan dalil ataupun bukti yang dapat kita guna pakai bahawa bilangan penganutnya juga semakin bertambah saban hari. Pertambahan ini bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan kerana lama kelamaan ia akan membawa kefasadan ataupun kehancuran kepada kesejahteraan di negara kita. Sebagaimana yang diperkatakan oleh saudari Izian tadi, fahaman Syiah merupakan satu fahaman yang ekstrim yang membolehkan kita yang menghalalkan darah bagi fahaman yang tidak sefaham dengannya, iaitu contoh di negara kita fahaman yang majoriti adalah ahli sunnah dan mereka menghalalkan darah fahaman ahli sunnah kerana mereka menganggap kita sebagai sesat. Isu yang kedua, isu yang berlaku pada tahun 2013, penganut fahaman Syiah di Pendang, Kedah yang membuat laporan polis terhadap Ustaz Alauddin bin Datuk Abu Bakar yang berani membongkar ajaran sesat Syiah di Pendang. Penganut Syiah ini ibarat penganut Qadiani. Semakin lama semakin membiak. Selepas itu mereka mula mendirikan masjid, kemudian mereka membuat perkampungan sendiri dan akhirnya akan membawa kepada membuat pusat komuniti bagi penganut Syiah itu sendiri. Kawasan-kawasan yang dikatakan mempunyai pengaruh Syiah antara yang paling banyak menaikkan bendera hitam seperti di Kuala Kedah, Padang Terap, Baling, Jerai dan beberapa kawasan lagi di Kedah. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, kawasan tersebut tempat pengajian kita iaitu Ibda sendiri. Dan sewajarnya kita lebih berhati-hati terutamanya bagi remaja yang dahagakan ilmu. Sifat dahagakan ilmu itu ialah satu sifat yang mulia. Namun apabila mereka bertemu dengan pengajar yang berfahaman terpesong, ia akan memudaratkan diri mereka sendiri. Ilmuwan pernah memberi analogi tentang kesalahan dalam akidah. Mereka mengatakan bahawa kesalahan dalam berakidah menyebabkan luka ataupun meninggalkan parut yang lebih dalam jika dibandingkan dengan kesalahan dalam hukum fiqh. Maka sewajarnya bagi remaja untuk melengkapkan diri mereka dengan akidah bermanhajkan ahli sunnah wal jamaah yang kukuh kerana ia menjadi benteng kepada isu penyelewengan akidah yang saban hari semakin meruncing di negara kita. Sekian saja isu yang saya dapat kongsikan kepada hadirin sekalian dan saudari moderator. Menjawab soalan kedua, iaitu adakah Syiah wujud di negara kita? Masih wujud? Jawapannya ialah ya, masih wujud dan mereka saban hari semakin berkembang dari masa ke semasa dan sewajarnya kita mengambil langkah untuk menghalang perkembangan mereka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih Saudara Hafizul atas penjelasan sebentar tadi. Jadi demikian tadi perbincangan daripada kesemua ahli panel kita berkenaan ajaran-ajaran Syiah. Jadi konklusinya dapatlah disimpulkan bahawa umat Islam khususnya di Malaysia seharusnya merasa bimbang jika fahaman Syiah ni menular di negara kita. Sebelum terjadinya malapetaka besar di Malaysia adalah menjadi tanggungjawab setiap umat Islam untuk bangkit membanteras aliran ini dari terus meresap ke pemikiran umat Islam. Di samping itu, kita juga seharusnya mendalami ajaran Islam
agar menjadi benteng terhadap ajaran sesat yang lain. Sidang hadirin yang dihormati, jadi itu sahaja. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan berkenaan ajaran-ajaran Syiah. Semoga forum ni menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu berkenaan Syiah, selanjutnya membantu menyebarkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Harapan saya forum ni juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.